Okey guys, saya dah beli dan guna banyak produk Attack Shark. Bagi saya, mereka offer kepada kita mouse-mouse yang berkualiti tinggi, spesifikasi mantap pada harga marhain. Macam contoh, mereka punya X6. X6 tu bukan sahaja pakai flagship sensor tapi datang sekali dengan wireless docking station. Harga dia berapa? Hanya RM139 Malaysia. Saya yakin gila mouse ni kalau kita tukar dia punya brand pergi kepada Razer, harga akan jadi RM400-500 Malaysia. Dan saya jalan-jalan dekat Shopee, saya jumpa satu lagi mouse mereka yang mana harga sangat murah, RM60 Malaysia. Saya ada satu high expectation ketika beli mouse ni. Bila sampai saya guna ada benda yang anda kena tahu sebelum anda beli Attack Shark X5 yang ada dekat depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Okey, bila anda beli Attack Shark X5 ni, anda akan dapat satu braided cable. Ini bukan paracord cable tapi dia braided cable. Memang sekali tengok kita akan tahu yang ini adalah kabel yang berkualiti tinggi. Tapi anda kena tahu, braided cable dia tak bagus untuk mouse disebabkan dia akan mengganggu pergerakan mouse tu sendiri. So lepas tu dia bagi kepada kita buku manual, and mouse ni dekat kotak dia kita tengok design dia cantik. Bila kita pegang actual produk lagi cantik. Memang dari segi estetik saya boleh bagi A lah. Dan dia datang dengan 3 pilihan warna. Anda boleh beli full black macam yang saya beli ni, ataupun anda boleh beli full white, ataupun anda boleh combine dia putih dan juga hitam. Yang putih hitam ni nampak special tapi saya fikir macam susah nak jual balik. So saya pilih full black lah. Full black senang laku kalau saya nak resell dia. So mouse ni dia jenis semi ambidextrous. Anda boleh tengok dia punya lekukan belah kanan dan juga lekukan belah kiri adalah sama. Cuma belah kiri ni ada 2 extra button macam kebanyakan wireless gaming sensor 2024 lah. Dari segi sedap pegang, saya lupa nak cerita kepada anda, mouse ni dari bahagian atas dia nampak normal sahaja dari segi design lah kan. Tapi bila kita tengok dari bahagian hadapan macam ni, anda boleh nampak yang dia terlampau curve. Di bahagian kanan dia, di bahagian kiri dia terlampau curve. Mereka kata ini adalah konsep sport car macam tu, tapi bila kita pegang selesa cuma tak praktikal. Pelik sikit kan. Sebab apa saya kata tak praktikal? Disebabkan dia terlampau lengkung dekat sini. Bila kita pegang, kadang-kadang dia senang buat terangkat. Macam ini surface kan, bila kita guna kadang-kadang dia akan terangkat macam ni. Dia macam susah saya nak tunjuk kepada anda dalam video, tapi bila kita guna, itulah benda yang saya hadapi. Saya tunjuk lagi contoh macam ini adalah Cooler Master MM712. Dia sama juga jenis ambidextrous, lekukan belah kanan dengan lekukan belah kiri sama, tapi bila kita tengok di bahagian hadapan, dia punya lekukan tepi ni terus sampai ke dia punya bahagian flat dekat bahagian bawah. Manakala untuk Attack Shark X5 ni, anda boleh tengok sebelum dia ujung ni dia tak terus flat. Dia ada macam curve sampai ke dalam sikit. So benda ni bila kita pegang dia buat macam mouse ni senang terangkat macam tu lah. That's why bagi saya sedap pegang dengan ambidextrous dia, dengan dia punya lekukan curve dia, everything untuk palm grip macam saya tak ada masalah. Tapi bila kita guna tu kadang-kadang dia macam terangkat macam tu lah. Dia tak praktikal sangat. Okey, itu dari segi bentuk dan juga dia punya design. Dekat design ni pun saya lupa nak cerita kepada anda. Mungkin anda dah perasan tapi saya tak highlight, which is dekat bahagian hadapan dia, dekat dia punya main plate ni ada RGB yang menyala. Cuma RGB ni kita tak boleh nak tukar dia punya efek dan sebagainya. RGB dia ni pun kan, ataupun dia punya plate ni sebenarnya ada corak honeycomb dekat bahagian dalam dia, dengan sinaran dia yang kita kata samar-samar tu. Memang design untuk Attack Shark X5 ni saya bagi AAA lah, AAA ataupun A+ macam tu. Cantik guys, seriously cantik. Button utama dia, main button dia pakai Hoyu switches, tahan sampai 10 juta kali klik, tahan lama juga tu. Lepas tu dia punya feeling tekan tu tactile. Kita dapat rasa lekukan yang ada dekat dia punya switch, and bunyi dia boleh tahan jugalah.
Actually lebih kurang sama je dengan mana-mana wireless gaming mouse dari Attack Shark. Lepas tu dia punya scroll button ni ada rubber, bila kita gerakkan dia dapat rasa something like geseran. Cuma dia tak mengganggu pergerakan. Saya just bagi tahu sebab ini adalah pengalaman saya, feeling yang saya rasa bila saya guna dia punya scroll button, dan jarak antara satu takuk ke satu takuk bila kita nak scroll tu agak besar. Kalau kita gerakkan macam ni pun dia tak detect lagi. So kita kena gerakkan ke depan jauh sikit. But overall feeling guna dia punya scroll button ni bagi saya boleh diterima, tak ada masalah langsung. Lepas tu tentang dia punya side button ni. Untuk side button feeling tekan tactile, cuma kita kena tekan dengan lebih sikit lah berbanding dengan wireless gaming mouse yang lain. Untuk dia punya bahagian belakang, normally mana-mana wireless gaming mouse dia punya extra button bahagian belakang kita hanya perlukan sedikit daya sahaja, sebab kita nak tekan dengan bahagian belakang ibu jari kita, bukan di bahagian hadapan. But untuk Attack Shark X5 ni dia punya daya tekan di bahagian hadapan, bahagian hadapan dengan bahagian belakang ni lebih kurang sama sahaja. Dan untuk bahagian bawah ada satu DPI button, kita boleh tukar kepada 5 pilihan DPI, maksimum 4000. Nanti saya cerita tentang dia punya sensor. Lepas tu kita ada mode connection switcher dekat sini. Kita boleh guna mouse ni secara wireless 2.4 GHz, kita boleh guna secara Bluetooth, and kita boleh guna secara wire menggunakan braided cable yang dia bagi kepada kita. But saya tak recommend lah, sebab braided cable ni memang ada drag, dia akan mengganggu pergerakan mouse ni. Seterusnya tentang dia punya gliding. Okey, dia tak bagi tahu kepada kita apakah mouse fit yang diguna pakai dekat mouse ni, tapi seperti yang anda dapat tengok, ada satu yang besar di bahagian atas, ada satu besar di bahagian bawah, dan di keliling dia punya sensor tu pun ada dia punya mouse fit. So pergerakan dia bagi saya sangat smooth. Cuma seperti yang anda dapat tengok di bahagian atas dia punya mouse fit di bahagian atas tu ada sedikit geseran, ataupun geseran dia lebih di compare dengan bahagian belakang. So anda boleh tengok bila dia bergerak tu dia macam ada pasak di bahagian hadapan, seperti yang saya sedang demo kepada anda ni lah. Ini pergerakan di atas hard surface ataupun di atas meja, which is anda takkan guna dia. Sebab apa? Sebab sensor yang diguna pakai tidak membenarkan anda guna mouse ni di atas hard surface yang glossy macam ni. Anda kena guna di atas cloth surface. Nak tak nak, bila anda pakai Attack Shark X5 ni, anda kena beli satu mousepad lah. Anda nak guna atas kertas pun boleh, tapi kadang-kadang dia punya sensor, dia punya cursor tu akan lari sikit lah. Tracking dia tak bagus di atas mana-mana hard surface. Okey, sekarang baru kita cerita tentang dia punya sensor ataupun dia punya main highlight lah. So Attack Shark X5 ni dia pakai sensor Pixar 3212. Of course bukan sensor yang latest, and jujur saya bagi tahu kepada anda, antara sensor yang mempunyai kontroversi di kalangan gamers lah. Dia punya sensor nak kata bagus sangat pun tak, tapi nak kata teruk pun tak lah. Ada dua benda yang anda kena cakna bila anda nak pakai mana-mana mouse yang guna sensor 3212. Yang pertama, dia punya tracking tu memang anda kena pakai mousepad. Kalau anda pakai di atas hard surface, dia tak akan detect punya pergerakan, dia akan bermasalah. That's why saya bagi tahu tadi, yang nak tak nak anda kena beli satu mousepad. Macam contoh Fantech punya mousepad yang saya guna ni. Bila kita guna di atas mousepad, dia punya pergerakan memang smooth, tracking dia pun nice gila. So ini perkara pertama yang anda kena tahu kalau anda nak pakai mouse yang guna Pixar 3212. Yang kedua, apa yang anda kena tahu, anda kena guna mouse ni secara berhemat ataupun lemah lembut ataupun sopan. Anda tak boleh guna secara kasar, kalau tak akan bermasalah. Maksud saya secara kasar tu, kalau anda guna macam ni sahaja, anda tak akan hadap apa-apa masalah. Tapi kalau anda ni jenis suka angkat mouse, angkat tarik, mungkin nak tengok map dekat atas ke macam mana saya pun tak pasti, ataupun anda nak snipe orang, nak tembak, nak tengok enemy belah kanan dengan laju ke, so anda angkat macam tu kan, ini akan menimbulkan masalah disebabkan lift off distance untuk Pixar 3212 ni agak tinggi. Kalau saya angkat macam ni, mungkin dalam video anda tak nampak, saya angkat tinggi macam ni pun, saya gerakkan mouse ni, dia still akan gerakkan cursor. So bila anda guna secara angkat tarik macam tu, of course dia akan ganggu anda punya aiming lah. That's why kalau anda nak guna mana-mana mouse Pixar 3212 ni, ada dua syarat dia. Yang pertama, anda kena pakai mousepad. Yang kedua, anda
anda tak boleh guna secara kasar lah, ataupun anda tak boleh nak guna secara agresif. Kalau anda gerak secara perlahan-lahan, anda nak guna untuk editing, track logo secara halus dengan makro movement bagai, insya-Allah tak ada masalah. Yang penting anda follow 2 tips yang saya bagi tadilah. So max DPI dia adalah 4000, sangat sesuai untuk mana-mana resolution monitor sekarang. Nak guna dekat Full HD tak ada masalah, nak guna dekat 2K, nak guna dekat 4K, dia punya speed, dia punya pergerakan tu insya-Allah okey sangat-sangat lah. Sebagai penutup kalau ikut saya cerita tadi, bunyi macam negatif sangat kan, tapi sebenarnya tak adalah negatif sangat. Kalau anda follow je 2 cara yang saya cerita kepada anda tadi, insya-Allah mouse ni sesuai dengan anda. But kalau anda ada duit, anda boleh simpan lagi duit, macam harga dia RM60 Malaysia, anda simpan lagi RM20 Malaysia, anda pergilah minta duit dari rumah jiran-jiran anda ketika raya ni, saya recommend anda beli abang dia, iaitu Attack Shark R1. Yang tu harga dia RM80 Malaysia. Sensor yang dia guna, dia punya performance, dia punya material untuk mouse fit, dia punya button-button, everything saya boleh kata next level lah. Sangat-sangat berbaloi untuk anda beli Attack Shark R1 tu. Nanti saya letak link beli kedua-dua mouse ni dalam ruangan description box below. But ingat, kalau anda nak beli Attack Shark X5 ni pun, anda kena beli sekali dengan mousepad lah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.